Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke topik seterusnya. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru iaitu topik haba. Okey, so haba ni banyak berlaku kat sekitaran kita. So insya-Allah kalau kita blur tak dapat jawab pun kita boleh fikir logik. Okey, so kita tengok kat sini. Apa dia haba? Okey, kita tengok haba adalah kat sini satu bentuk tenaga. Okey, objek panas. Okey, kalau benda-benda yang panas, haba dia tinggi. Benda-benda yang sejuk, haba dia adalah rendah. Okey, so haba ni adalah benda yang ada, benda-benda yang panas akan ada haba yang tinggi. Okey, kita tengok kat sini. Kita pergi kepada suhu. Ada dua jenis suhu. Kita akan jumpa suhu panas dan juga suhu sejuk. Kita dah tahu tadi, kalau panas maksudnya dia terima haba. Okey, dapat haba. Bila dapat haba dia akan panas. Haba kita serap dari persekitaran. Contohnya dari api. Okey, ataupun dari cahaya matahari yang ada dekat sekeliling kita. So bila kita serap haba, serap haba kita akan jadi panas. Bila panas, suhu dia akan meningkat. Okey, sebab tu kalau orang demam, kita tengok kita akan pegang, badan dia akan panas. Okey, suhu badan dia akan tinggi. Okey, so kita tengok contohnya. Cube ais yang dibiarkan atas meja. Cube ais patutnya dia sejuk. Okey, so bila sejuk maksudnya dia apa? Dia bila dia sejuk maksudnya haba dia rendah. Tapi bila kita biarkan dia atas meja, kita letak dia dekat atas meja macam ni, dia akan cair. Sebab dia serap suhu persekitaran dia. Okey, so dia akan cair. Jadi dia dapat haba. Bila dia dapat haba, dia akan bertukar jadi cair. So memanaskan satu bikar air. Okey, satu air ni masa kita panaskan cerik lah. Okey, dalam ni, so ni anggaplah ni cerik kita panaskan air ke atas ni. So asalnya dia tak ada haba lagi. Okey, tapi bila kita panaskan, dia dapat air, dapat haba daripada api. Jadi suhu dia akan meningkat. So kita tengok sejuk pula. Sejuk adalah kehilangan haba, so dia jadi sejuk. So bila hilang haba hilang ke mana? Haba hilang ke persekitaran. Okey, contohnya macam kita ambil air. So air tu tadi, dia jadi ais. Dia jadi air sebab apa? Sebab haba air hilang. Okey, bila dia hilang ke persekitaran, suhu dia akan menurun. Okey, itu dia. So kita tengok contoh, menyejukkan susu dalam peti sejuk ni baru sebut tadi kan? Sejukkan susu dalam peti sejuk ataupun biarkan kopi panas menjadi sejuk. So asal dia kopi adalah panas, okey, tapi haba air yang panas tadi hilang. Haba dia hilang. So bila haba hilang, kopi akan sejuk. Suhu dia akan menurun. Okey, kita tengok menyukat suhu. Kita tengok sini kita akan sukat suhu. Okey, kita tengok dia menggunakan unit dia adalah darjah Celsius. Okey, kita akan sukat guna termometer. Termometer ni ada termometer klinik yang kita guna untuk sukat suhu. Ini termometer makmal, kita guna dekat dalam makmal lah. Dia ada berbuli, bawah ni ada berbuli. Berbuli ni adalah diperbuat daripada merkuri. So bila kita masukkan kita punya termometer ni dekat dalam benda yang panas untuk kita sukatkan, contoh kita masuk dalam air panas. Ni air panas. Dalam air panas, berbuli ni nanti akan mengembang. Sebab dia panas, dia mengembang. Bila dia mengembang, dia akan naik, bacaan dia akan menaik dan baca bacaan dia balik. Okey, bila kita letak pula dalam ais ataupun benda yang sejuk, dia punya berbuli ni akan mengecut. Bila dia mengecut, dia akan turun. Okey, itu je pun tak susah pun. So cara nak ukur dia adalah mesti termometer diletakkan secara menegak. Jangan pegang berbuli dia. Okey, berbuli dia ada merkuri, berbuli dia nanti akan bacaan tak tepat kalau kita pegang berbuli yang bawah ni.
Rendam berbuli dalam air, jangan sentuh bika. Okay, kalau sentuh bika maksudnya dia akan baca bacaan bika, bukan bacaan air. Okey, cara nak tengok. Tengok meniskus. Okey, contoh kat sini yang membesarkan sikit. Kita akan nampak bacaan dia macam tu. Dia macam akan tak rata kan. So kita tengok yang paling atas. Itulah bacaan dia, cara nak tengok. Kena sama arah dengan mata. Okey, so kita tengok pula. Kat sini dia kata bahan mengembang apabila dipanaskan. Apa dia bahan yang kita akan guna sini? Kita akan tengok pepejal, kita ada cecair dan juga gas. Kita tengok pepejal dulu. Kalau kita kembangkan besi, okay, contoh kita kembangkan besi. Besi ni dia akan jadi kembang lah. Bila kembang dia akan besar. Okay, bila kembang dia akan besar. So dia tak boleh nak lalu dekat gelung ni tadi. Okay. Kalau nak bagi dia lepas pula gelung ni, cara nak buat dia, rendam dalam air sejuk. Dia akan jadi kecut. Senang saja. Okay. Kalau kita letak panas, dia kembang. Letak dalam benda sejuk, dia kecut. Okey. Kita tengok contoh dia adalah pemanasan jalur dui logam. Okay. Dua-duanya adalah logam. Lepas tu dia akan panaskan. Logam yang berlainan A dan B dilekat. So dia akan panaskan kat situ. So siapa yang terdekat dengan api dia akan membengkok. Maksudnya dia mengembang lah kat situ. Okey, kita tengok tadi pepejal yang mengembang. Sekarang kita tengok kalau cecair mengembang. Apa yang berlaku? Tengok kalau kita masukkan, okay, ini adalah cara eksperimen dia adalah ni turus air berwarna. Okey, so kalau kita masuk air panas, dia punya turus air ni yang dalam ni nanti akan mengembang. Okey, dia akan mengembang. Bila dia mengembang, air akan naik ke atas. Okey. Berbeza pula kalau kita tuangkan dia, kalau kita tuang pula dengan air sejuk, apa yang berlaku? Turus air ni nanti akan mengecut. So warna dalam ni nanti akan turun ke bawah. Itu beza dia. Kena tengok sebab suka keluar soalan eksperimen untuk yang ni, jenis yang ni. Okay. So seterus kita tengok tadi dah pepejal, dah cecair. Sekarang kita tengok kalau gas. Gas, tengok belon mengembang bila botol dipanaskan. Okay, kita letak air panas dalam ni. Dalam ni adalah air panas. Letak botol. Botol ni asal dia kosong je. Dia letak dengan belon ke atas. So, bila air panas, dipanaskan udara dalam botol. Udara jadi panas. Udara pun mengembang. Jadi, belon pun akan berisi udara. Sebab apa? Sebab udara boleh mengembang. Okey, ingat tu ya. Alright, so kita tengok, kita akan pergi ke satu lagi yang Umi akan terangkan sikit lagi. Okey, kita tengok sini. Ini untuk mengecut pula. Lebih kurang sama je. Okey, pepejal pun akan mengecut, cecair akan mengecut, gas pun akan mengecut. Cara dia, eksperimen dia semua sama dengan yang dipanaskan tadi. Okey, kita tengok sikit. Kita tengok berbola. Dia akan lepas ke gelung sebab kita dah kecutkan dia. Letak dalam air, dia pun kecut. Sama juga logam B tadi, dia letak air sekeliling, last-last dia akan kecut. Sama juga ni, turus air tadi berwarna kan. Air berwarna ni, bila letak air, dia punya, dia akan cecair tu akan mengecut. So, air berwarna akan menurun. Kita tengok sama juga macam gas. Tengok ni contoh air berair. So warna ni nanti akan turun ke bawah. Itu tandanya dia mengecut. Cecair mengecut. Okey, sama juga belon. Belon ni kita letak dekat dalam botol. Okey, sama juga macam tadi. Dekat dalam ni ada air batu, ada botol. Botol kosong. Lepas tu dia letak belon kat ujung ni. So belon tu akan kempis. Sebab apa? Dia punya udara dekat dalam belon, udara dekat dalam botol, dekat dalam belon dah mengecut. Okey, itu dia, senang sangat. Okey, so kita tengok aplikasi dia. Aplikasi ni suka keluar macam kebat lah, macam soalan kebat. Sebenarnya senang je. Okay, kita tengok kat sini contoh. Pisahkan 2 gelas. Contohnya awak ada 1 gelas, ada 1 gelas lagi tersekat kat dalam ni. Okey, ada 2 gelas kat sini. Apa nak buat? Sama ada awak boleh rendam. Rendam yang belah bawah je.
rendam dengan air panas. So, yang belah bawah ni nanti akan kembang. Okay, cawan bawah akan kembang. Tapi tak boleh rendam semua, nanti dua-dua akan kembang. Okay, pun dia jadi ketat. Ataupun dekat cawan yang atas ni, awak bubur ais. So, apa berlaku kalau bubur ais? Kecut. Bila dia kecut, dia kecil lah. Boleh tarik keluar. Okey, melonggarkan tudung botol yang ketat. Okey, tudung botol ketat, rendam dekat dalam air panas. Bila air panas, apa berlaku? Tudung botol tu akan kembang. Bila dia kembang, dia dah tak lekat lah dengan botol dia tu. Jadi, senang nak buka. Seterusnya, membulatkan bola pingpong yang kemek. Kalau kemek macam ni, rendam dalam air panas. Rendam dekat air panas. Apa yang berlaku? Udara dalam bola pingpong tadi akan mengembang. Jadi bola pingpong tu nanti akan elok balik bulat. Daripada dah penyek-penyek, dia akan jadi elok balik bulat. Okey, kabel elektrik dipasang kendur. Kalau awak perasan, kabel elektrik dipasang kendur ni, dekat jalan, tepi-tepi jalan kan, kabel elektrik dipasang macam ni. Okey, kendur je laluan dia kendur. Kenapa? Waktu pagi, bila pagi, udara dia adalah sejuk. Bila sejuk, dia ni akan, tali ni akan mengecut. Ada bahan dia lah dekat dalam wayar tu tadi, dia akan mengecut. Bila mengecut, dia akan tegang. So, kalau dia tak buat kendur macam ni, dia tegang, semakin tegang dia akan putus. Okay, ingat ni, kabel elektrik dia kendur supaya bila dia sejuk, dia tak putus. Okey, landasan kereta api. Dia buat ada ruang. Kenapa ada ruang? Supaya bila hari panas, dia boleh mengembang. Bila mengembang, dua ni akan rapat. Okey, kalau tak, bila semakin rapat, habislah ni bengkok dua ni. Okey, so tengok dia mengelakkan bengkok atau rosak. Okey, ruang dan roda pada jambatan berbuli. Tengok ada ruang. Okey, ruang ni untuk apa? Supaya pengguling ni dia daripada besi. So, bila tengah hari dia akan panas. Okey, so dia akan mengembang. So, apa yang berlaku nanti? Kalau tak ni, dia akan rosak lah. Sebab tu, kalau tak jambatan Herod ataupun rosak. So, dia kena bagi ruang. Ataupun yang last, tengok aplikasi satu lagi, ruang antara kepingan konkrit di kaki 5. Okey, bila kepingan konkrit ni dipasang, ruang dia disediakan supaya bila dia panas, dia mengembang, dia tak rosak. Sama je. Kalau panas, mengembang, okay, besi ke, pepejar ke, cecair ke, gas ke, dia boleh mengembang. So, barang tu akan rosak. Kalau sejuk, dia akan kecut. So, macam kabel elektrik tadi. Contoh kabel elektrik. Okey, itu sahaja. Senang je kan? Alright, kita tengok soalan pula.